Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. Okey, hari ini kita akan sambung yang kita dah belajar pada hari apa? Hari Selasa kan. Okey. Jadi kita hari tu kita dah belajar pergerakan cahaya dan bayang-bayang, betul tak? Okey, jadi hari ini kita akan review satu eksperimen. Eksperimen ni kita tengok je lah video sebab kita tak boleh nak buat. Okey. Kalau boleh buat, kita boleh bawa barang ke sekolah kan. Tapi ini kamu boleh buat dekat rumah. Okey. Okey, kita tengok cahaya bergerak lurus. Ini eksperimen untuk cahaya bergerak lurus. Okey, ingat ya. Cahaya mesti bergerak lurus. Cahaya tak boleh bergerak bengkok-bengkok. Faham? Jadi macam kita tengok video yang sebelum ni, lampu dekat konsert tu kan, dia buat pesta lampu tu bergerak lurus saja. Dia tak akan bergerak bengkok-bengkok. Kamu boleh nampak garisan lurus cahaya tu. Okey. Jadi macam mana orang zaman dulu macam mana saintis-saintis tahu cahaya ni bergerak lurus? Okey, sebab dia buat beberapa eksperimen lah. Okey, ini salah satu eksperimen dia. Tujuan dia ialah menyiasat pergerakan cahaya. Alat dan bahan, 1 lampu solo, 3 cardboard bercelah. Bercelah tu maksudnya dia potong bagi ada celah macam tu, nampak? Okey. Cardboard hitam, skrin, blok kayu. Okey. Okey, tengok langkah-langkah dia. Susun semua kepingan cardboard bercelah dan skrin seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hidupkan lampu solo dan perhatikan skrin. Laraskan susunan celah sehingga kamu dapat melihat cahaya terbentuk pada skrin. Okey, kita akan tengok satu video ni. Video ni Cikgu lain dah buat lah. Okey, cikgu apa tak nama dia? Dah 3,000 view dah. Okey, Cikgu Nurul Afifah Safwan. Okey. Cerita pasal cahaya bergerak lurus dan kejelasan bayang objek. Cikgu tengok video dia antara yang paling bagus. Jadi cikgu akan tunjukkan video dia dekat sini. Okey, kita tengok sama-sama. Sekarang kita akan buat satu eksperimen untuk menyiasat tentang pergerakan cahaya. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan adalah 3 kotak yang telah ditebuk. Okey, kita boleh lihat kotak ni ditebuk dekat sebelah, kalau macam ni di sebelah kanan. Kotak yang ni kita tebuk di tengah dan kotak yang ni kita tebuk di sebelah kiri. Kita juga memerlukan lampu solo untuk kita menyiasatlah pergerakan cahaya. Dan lagi satu kita memerlukan skrin. Okey, yang hijau ni kita jadikan dia sebagai skrin. Kemudian kita akan menyusun radas-radas bahan-bahan tadi seperti ini. Yang kotak yang pertama, lubang yang di sebelah kiri. Kotak yang kedua, lubang di tengah. Kotak ketiga, lubang di sebelah kanan. Dan hujung sana adalah skrin. Okey, kita susun dia dalam satu garis lurus. Kotaknya sama, lurus je. Okey, sekarang kita akan uji dengan lampu suluh. Kita akan suluh di kotak yang pertama, di lubang kotak pertama. Okey, kita boleh nampak ada hasil lampu pergi ke kotak yang kedua. Tapi kotak ketiga dengan skrin tiada lampu yang terhasil. Tak ada cahaya yang terbentuk kat situ. Okey, sekarang kita samakan lubang yang kotak yang kedua ni menjadi sama macam lubang kotak yang pertama. Okey, kita boleh lihat ada cahaya di kotak yang ketiga. Okey, tapi skrin masih lagi tiada. Okey, sekarang kita samakan untuk kotak yang ketiga. Lubang yang ketiga kita samakan dengan kotak yang kedua. Okey, sekarang kita boleh lihat ada cahaya di skrin. Nampak tu? Okey, ini bermaksud cahaya dia bergerak lurus. Okey. Nampak tu cahaya. Okey. Ini membuktikan bahawa sifat cahaya adalah bergerak lurus.
Sekarang kita nak buat eksperimen tentang untuk menentukan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Maksudnya kita nak buat eksperimen untuk tahu tentang saiz bayang-bayang lah. Kenapa ada saiz bayang-bayang besar, ada saiz bayang-bayang kecil. So, kita nak uji, kita menggunakan objek. Okey, ini kita jadikan dia objek dan lampu sulur. Okey, kita menggunakan handphone lah untuk dia jadikan lampu sulur. So, sekarang kita akan uji objek ni dengan lampu sulur lah. Okey, kita boleh lihat ya. Bila Okey. Okey. Jadi kamu dah tahu dah, bila lubang tu selari, bila lubang tu selari, dia akan nampak dekat ujung sekali tu cahaya. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak selarikan lubang ni, tak bagi sama susunan lubang tu, apa jadi? Cahaya tu akan melekat dekat kotak yang kedua atau yang kotak yang ketiga. Jika ketiga-tiga kotak ini selari dia punya lubang tu macam ni, nampak dekat nombor 3. Okey, selari, cahaya tu akan tembus ikut lubang 1, ikut lubang 2, ikut lubang 3 dan cahaya akan terbentuk pada skrin yang hujung sekali. Jadi, apa maksud kat sini? Maksudnya cahaya hanya boleh bergerak lurus. Dia tak boleh bengkok pergi kat skrin, tak boleh. Dia mesti satu garis lurus sahaja. Faham tak? Tengok eksperimen tadi. Okey, kalau tak faham, cikgu akan letak link eksperimen tu kat bawah nantilah. Kamu boleh tengok balik. Okey. Okey, kejelasan bayang-bayang. Okey, cikgu dah cerita dah hari Selasa itu. Kejelasan bayang-bayang ini dia ada dua aspek. Okey. Okey, kejelasan bayang-bayang akan terhasil jika cahaya lalu dekat objek yang legap. Okey. Bayang-bayang akan terhasil jika cahaya lalu pada objek yang legap. Jadi, okey, kita tengok kejelasan bayang-bayang. Okey, lukiskan kupu-kupu pada kad manila. Kad manila yang objek legap lah. Plastik berwarna macam plastik yang kita beli makanan tu. Ada warna merah, ada warna kuning kan. Okey. Yang kita boleh, kalau kita tengok ikut tu, kita boleh nampak lagi cahaya sikit-sikit. Dan plastik jernih. Jernih tu maksudnya macam plastik balut buku tu. Okay? Lekatkan pada batang aiskrim pada setiap kepingan yang telah diguntingkan. Halakan cahaya lampu sulur ke arah kepingan kad manila berbentuk kupu-kupu. Perhatikan bayang-bayang yang terhasil. Ulang langkah 2 dengan menggunakan kepingan plastik berwarna dan plastik jernih berbentuk kupu-kupu. Perhatikan dan rekodkan kejelasan bayang-bayang yang terbentuk dalam jadual di bawah. Kita tengok video. Okey, dia tak ada video kat sini. Okey. Jadi bila kita tengok bayang-bayang yang terbentuk pada objek yang paling legap sekali akan jadi bayang-bayang yang paling pekat sekali lah, iaitu objek daripada kad manila. Okey. Kita tengok eksperimen seterusnya. Okay. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Ya. Okey. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang ini kita akan tengok. Okey, kita akan tengok video je lah terus. Nampak dah. Jarak sumber cahaya ni lah. Saiz bayang-bayang besar, bayang untuk eksperimen tentang untuk menentukan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Maksudnya kita nak buat eksperimen untuk tahu tentang saiz bayang-bayang lah. Kenapa ada saiz bayang-bayang besar, ada saiz bayang-bayang kecil. So, kita nak uji, kita menggunakan objek. Okey, ini kita jadikan dia objek dan lampu sulur. Okey, kita menggunakan handphone lah untuk dia jadikan lampu sulur. So, sekarang kita akan uji objek ni dengan lampu sulur lah. Okey, kita boleh lihat ya. Bila jarak sumber cahaya ni lah, torchlight ni dengan objek ni jauh, nampak tu, jauh. Saiz bayang-bayangnya macam tu, nampak tu besarnya macam tu. Okey, sekarang kita dekatkan pula sumber cahaya ni dengan objek. Okey, kita dekatkan. Okey, bila dia dekat dengan objek,
sumber cahaya dekat dengan objek, saiz bayang-bayang semakin besar. So, kesimpulan yang dapat kita buat ialah semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, okey, ini bertambah ya, maksudnya jauh. Semakin kurang saiz bayang-bayang. Okey, lagi sekali ya. Semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey. Yang kedua, kita boleh buat kesimpulannya, semakin berkurang jarak objek dari sumber cahaya, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Faktor kedua ialah jarak antara objek dengan skrin. Okey, ini objek, skrin, dinding ni pintu. Okey. Faktornya adalah jarak antara objek dan skrin. Okey, sekarang kita boleh lihat. Okey, sumber cahaya dekat sini, objek dekat sini, skrin kat sana. Okey, kita dapat lihat antara skrin dengan objek ni jarak ni jauh. So, bila jarak ni jauh, kita dapat lihat saiz bayang-bayangnya macam ni. Bila kita dekatkan objek ni dengan skrin, kita dapat lihat saiz bayang-bayang dia semakin kecil. Maksudnya, saiz bayang-bayang dia kecil. Kalau jauh. Okey, nampak? Jika cahaya tu dekat dengan objek, jika jarak antara objek dengan skrin tu dekat, maknanya daripada lampu handphone ni ke objek tu jauh lah. Faham? Jadi, bayang-bayang tu akan kecil. Nampak? Bila lampu dengan objek ni jauh daripada skrin, saiz. Okey. Bila lampu ni dengan objek tu dekat, bayang-bayang akan jadi jauh. Bayang-bayang akan jadi besar. Faham? Nampak? Okey, lampu dekat handphone ni. Okey. Objek ialah buku. Bayang-bayang akan jadi besar jika buku tu dekat dengan sumber cahaya, iaitu handphone tu. Okey, kita tengok ke belakang sikit. Okey. Macam ini, buku tu jauh daripada handphone yang ada sumber cahaya ni. Jadi, bayang-bayang yang terbentuk pada skrin tu adalah kecil. Faham? Bayang-bayang besar. Kalau dekat dengan skrin, objek dekat dengan skrin, saiz bayang-bayang kecil. Jadi, kesimpulannya kita boleh buat, semakin bertambah jarak objek dengan skrin, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Kita boleh tengok ni besar. Okey, ataupun yang kedua kita boleh buat, faktor yang mempengaruhi bentuk eksperimen seterusnya kita akan uji. Okey, ini yang kita tengok belajar last sekali kemarin kan. Okey, kita tengok. Untuk menentukan faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Maksudnya kita nak uji untuk kita tahu kenapa bayang-bayang tu terhasil bentuknya berbeza-beza. Ada bentuk bulat, ada bentuk petak. Maksudnya berbeza-beza lah objek tu. Dia punya bentuk bayang-bayang dia. Okey, faktor dia yang pertama ialah kedudukan sumber cahaya. Okey, kedudukan sumber cahaya. Faktor yang pertama. Okey, contohnya kita boleh lihat. Okey, kita boleh lihat ya. Ni kita buat botol ni sebagai objek. Kalau sumber cahaya dari arah depan, kita nampak bentuk botol tu dia berbentuk silinder. Dia nampak panjang kan. Okey, kalau sumber cahaya ni dari atas. Okey, kita boleh lihat bentuk bayang-bayang tu berbentuk bulat. Dia tak jadi bentuk silinder dah. Dia jadi bentuk bulat. Itu faktor yang pertama, iaitu kedudukan sumber cahaya diubah. Okey, faktor yang kedua ialah orientasi objek ataupun bahasa mudah dia, kedudukan objek itu diletakkan. Okey, so kita boleh lihat kalau objek ni botol ni kita letak menegak, kita nampak bentuk bayang-bayang dia tinggi, menegak. Kalau kita baringkan botol ni, kita nampak bentuk bayang-bayang dia panjang ke bawah, melintang. So, faktor bentuk bayang-bayang yang kedua adalah kedudukan objek. Okey. Kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nurul Afifah ni sebab video dia yang sangat
Cantik Okey. Jadi okey, itu eksperimen ketiga kita. Okey, semua faham? Faham. Okey, minggu depan kita akan masuk ke pantulan cahaya pula. Okey. Okey. Siapa nak buat eksperimen ni, kamu boleh ikut eksperimen tersebut. Lagi-lagi yang cahaya bergerak lurus tu sangat senang, gunakan kotak-kotak je. Kamu boleh buat dekat rumah. Okey. Faham semua? Okey, ini itu saja. Okay, kita akan sambung pada minggu depan. Sekian, terima kasih.